Salam sejahtera, saya iaitu Lendara Rabin dan Razri Jotius dari kelas 6 bawah beta SMK Sikwati akan membincangkan tema 2 sistem geomorfologi iaitu tajuk gelinciran. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama mentakrifkan konsep gelinciran, yang kedua menjelaskan jenis-jenis gelinciran, dan yang ketiga adalah menjelaskan bentuk muka bumi gelinciran. Konsep gelinciran adalah gelinciran ialah retakan, rekahan ataupun pecahan di kerak bumi yang disebabkan oleh penegangan dan pemampatan yang tidak seimbang di kedua-dua belah garisan gelinciran. Seterusnya adalah jenis-jenis gelinciran. Gelinciran terbahagi kepada 3, yaitu gelinciran biasa, gelinciran songsang, dan gelinciran rabak. Yang pertama adalah gelinciran biasa. Gelinciran biasa terjadi apabila daya tegangan di kerak bumi melalui pergerakan menegak, bongkah batu bata pada bahagian sata gelinciran tertolak ke atas berbanding dengan bahagian yang lain. Kemudian, pembentukan gelinciran biasa melibatkan pemanjangan di bahagian dasar, dan gelinciran biasa mempunyai sata gelinciran yang curam. Yang kedua ialah gelinciran songsang. Ianya berlaku disebabkan oleh daya mampatan yang bertindak ke atas kerak bumi dari dua arah yang bertentangan, dan bahagian kerak bumi kemudiannya retak. Satu bahagian kerak bumi akan tertolak ke atas menjadi lebih tinggi berbanding bahagian kerak bumi yang lain, menyebabkan sata retakan gelinciran songsang adalah condong dan kurang daripada 45 darjah. Yang ketiga ialah gelinciran rabak. Ianya terjadi akibat daya tegangan atau mampatan yang melibatkan pergerakan melintang tanpa ada atau sedikit sahaja perubahan menegak. Pergerakannya sama ada menegak atau mendatar ke kanan atau ke kiri mengikut garis retakan gelinciran. Kesannya, tebing atau cerun gelinciran tidak akan terhasil walaupun garis gelinciran dalam keadaan tegak. Gelinciran rabak boleh dilihat selepas kejadian gempa bumi kuat yang menyebabkan jalan raya terputus secara tiba-tiba. Seterusnya, bentuk muka bumi yang terhasil disebabkan oleh proses gelinciran. Yang pertama ialah gunung bongkah, yang kedua ialah cerun gelinciran, dan yang ketiga ialah lurah gelinciran. Yang pertama ialah cerun gelinciran. Cerun gelinciran adalah lereng curam yang terbentuk oleh perubahan menegak daripada batu bata di sepanjang garisan gelinciran. Dalam gelinciran biasa, cerun gelinciran terbentuk oleh permukaan paling atas yang terdedah di kaki dinding. Dalam gelinciran songsang, cerun terbentuk oleh dinding tergantung yang cenderung untuk bergantung. Yang kedua ialah lurah gelinciran. Lurah gelinciran merupakan permukaan bumi yang dipatasi oleh dua cerun gelinciran dan lebih rendah berbanding kawasan sekitarnya. Lurah gelinciran yang dalam dan sempit terbentuk daripada bahagian-bahagian cerun gelinciran yang selari. Contoh lurah gelinciran ialah lurah gelinciran Afrika Timur. Yang ketiga ialah Gunung Bongkah. Gunung Bongkah merupakan dataran tinggi yang terbentuk di antara dua garisan gelinciran yang hampir selari. Gunung Bongkah ini terjadi apabila bongkah-bongkah kedua-dua bahagian luar gelinciran mengalami kejatuhan dan penegangan. Gunung Bongkah mempunyai cerun yang curam atau tegak dengan puncak yang rata. Contoh gunung bongkah ialah pergunungan Hansrock dan Vosges di Eropah Tengah. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.